Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Fauzi bin Ahad. Kali ini dengan saya confirm topik politik pemilihan UMNO. Dah ada poster berlegar kat media sosial, kat Facebook. Ada poster saya jumpa aspirasi tim pembaharuan UMNO Mersing. Okey, mari kita lihat apa yang ada. Okey, di sini ada poster. Posternya ada 3 orang yang saya tahu mereka dah menawarkan diri untuk jawatan-jawatan di peringkat bahagian. Tengah ada Datuk Latif Bandi, calon ketua bahagian. Kiri ada saudara Muhammad Syukri, calon timbalan ketua bahagian, dan ketiga sebelah kanan ada Encik Tajuddin Saad, calon naib ketua bahagian. Okey, menarik. Mari kita lihat apa yang mereka nak tawarkan kepada UMNO Mersing itu sendiri. Okay, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 perkara, 11 topik yang mereka ingin bawakan aspirasi mereka. Okey, topik pertama adalah pentadbiran. Sistem pentadbiran yang mesra ahli atau rakyat, memperkemaskan media sosial UMNO Mersing. Okey, pentadbiran yang mesra dan media sosial, saya rasa ni sesuai, make sense dengan calon yang ada. Calon Datuk Bandi dan juga Syukri, dua-dua ni aktif dalam media sosial, dan juga orang-orang yang mesra, mudah didekati. Jadi make sense dan sesuai. Jadi yang ingin mereka tawarkan ini adalah nilai-nilai yang memang mereka sendiri ada. Menarik. Okay, sampai situ kebajikan, mewujudkan hotline aduan rakyat UMNO bahagian Mersing. Okey, program ziarah kasih dipertingkatkan menjadi juara rakyat dalam isu kemasyarakatan. Okey, ini menarik. Dia susun ni. Ada aduan, tempat hotline aduan. Jadi apabila ada aduan hotline tu, jadi mudah segala isu yang dibangkitkan, ada masalah ataupun untuk ziarah kasih tu dah ada database tu lebih banyak. Isu-isu yang dibangkitkan juga boleh mudah dibincangkan. Jadi ini kekuatan calon yang ada pun, seperti Datuk Bandi dan Muhammad Syukri pun, mereka orang yang memang dah banyak program-program ziarah kasih ni. Walaupun sebelum ini mereka tidak terlibat secara langsung. Sebelum ini macam Datuk Bandi tidak terlibat secara langsung dengan bahagian. Muhammad Syukri merupakan ketua penerangan pemuda. Jadi ini rasanya menarik. Ini adalah satu perkara yang baik. Jadi saya merasakan mereka ada kemampuan dan kekuatan ini. Okey, untuk agama, Biro Agama UMNO bahagian Mersing akan diperkasakan bagi mempergiatkan aktiviti keagamaan Islam. Kalau melihat daripada Datuk Bandi sendiri, biasa program-program anak yatim dan juga program-program agama banyak beliau lakukan sendiri. Jadi ini saya rasa tidak lari daripada, memang apa yang mereka tawarkan memang adalah apa yang mereka sendiri, memang perbuatan mereka sendiri. Jadi ini menarik. Biro Agama ni juga selari dengan aspirasi dan juga kesinambungan yang ada di pusat. Kita kat UMNO pusat dah ada Majlis Ulama UMNO. Jadi ini baik untuk kita perkasakan kerana kita nak ada synchronization dengan pusat ni. Okey, pada segi politik, kestabilan politik dalaman parti komponen dan gabungan kerajaan madani. Okey, kestabilan UMNO itu sendiri, bagaimana kita nak kawal. Saya rasa ini berkaitan dengan apabila selepas pemilihan, bagaimana kita nak merangkul semula. Ini menarik. Ini mereka dah cuba tawarkan di sini. Okey, parti komponen. Okey, kita ada MCA, MIC dan juga gabungan kerajaan madani. Okey, kita tidak ingin bincang panjang berkaitan dengan pembentukan kerajaan. Jadi ini adalah satu komitmen bagaimana kita nak pastikan benda stabil supaya kerajaan hari ini boleh berfungsi dengan baik. Okey, merampas kembali kursi P154 dan N32, ini kena pasti, ini memang kena buat. Memang Mersing ni dah kursi UMNO, kita kena ambil semula. Tapi apabila dah tuliskan kat sini, ini perlu ada menjadi rekod bahawa okey, ini adalah target mereka. Ini perlu masuk dalam report card ni. Ini dia boleh jadi report card. Ini boleh jadi benda yang kita boleh tuntut nanti. Lepas 3 tahun nanti, atau macam mana, pas pilihan raya nanti, tak dapat, okey, dituntut. Dulu janji nak P154 dan 32 dapat balik, dia tak dapat. Jawab, tapi itu mereka kena lakukan. Okey, mempertahankan kursi N33. Okey, ini patut tengaruh. Jangan jadi tiba-tiba hilang, kalah pula. Jangan begitu. Okey, siap siaga PDM dari peringkat awal. Okey, ini saya rasa make sense. Saudara Syukri Ibrahim, dia merupakan ketua PDM, ketua cawangan Endau, Bandar Endau. Ini bagus. Maksudnya daripada awal lah kita perlu persiapkan. Maksudnya saya pernah pergi PDM
Cik Mat ni, saudara Syukri ni, saya rasa dia adalah salah satu benda yang kita boleh praktiskan. Jadi kalau ada, kalau kita dah ada modal, jadi maksud saya ni mereka dah pernah buat, jadi ini adalah pelaksanaan di tempat-tempat lain. Jadi dah ada bukti yang mereka dah pernah lakukan seperti ini. Jadi saya rasa ini menarik. Okey, kajian menyeluruh punca WN UMNO tewas di P154 N32. Saya ada banyak data, saya juga tak tahu ni, kita nak bincang macam mana ni, apa yang kita nak lihat. Kita perlu ada keterbukaan ni untuk bincang dengan banyak pihak, melihat di manakah pembetulan yang kita boleh lakukan. Okey, merapatkan hubungan UMNO dengan pengundi luar. Okey, engagement ni kena buat. Kita dah gagal ni membaca sentimen pengundi luar ni, sentimen muda juga. Jadi engagement ni perlu lakukan. Maksudnya kita walaupun UMNO bahagian Mersing, tak boleh fikirkan program dekat Mersing ni. Kita mungkin kena lihat engagement di tempat lain. Itu menarik. Okey, mendidik dan memberi peluang kepada pemimpin pelapis untuk diketengahkan. Okey, mari kita lihat nanti apakah pemimpin pelapis yang ingin dibawakan. Tapi kalau daripada calon yang ada ni, ada 3 ni, daripada ketua bahagian, di mana ketua bahagian naik ketua bahagian, Syukri merupakan masih pemuda. Ini menarik. Ini menarik untuk kita lihat. Ada watak muda di situ. 3 teratas ada watak muda. Okey, ekonomi, menambah baik sistem kewangan UMNO bahagian pembelanjaan, ketulusan rekod keluar masuk sumbangan parti, korporat dan individu. Okey. Ini saya tak pasti macam mana dia nak terjemahkan, tapi ini menarik. Kalau saya pribadi sebagai orang-orang muda, kita memang melihat kepada transparansi, kepada ketulusan ni, kepada rekod-rekod ni semua, ke credibility ni, kebolehpercayaan kita ni. Jadi kalau perlu ada rekod ni, kita perlu ada semak imbang. Ini semak imbang daripada segi accounting. Kalau tak, kita tak tahu ni berapa dana dan sebagainya. Kalau ada rekod ni, kita perlukan. Kita perlu untuk menjadikan kita punya perbincangan supaya ada semak imbang. Memastikan hak bangunan UMNO yang telah dijual dikembalikan kepada UMNO Mersing. Okey, ini isu lama ni, saya rasa isu dulu, bekas wakil rakyat dulu yang melompat dengan harta-harta UMNO dilompatkan sekali. Kita perlu tuntut. Jadi saya rasa ni kekuatan UMNO yang akan bawa ni, tim pembaruan ni, mereka nak pergi tuntut. Saya sokong, dan ini satu benda yang perlu kita bagi sokongan ni. Okey, pemengkasaan sayap, perkemaskan gerak kerja JR wanita, perkasa gerak gempa pemuda, naik taraf sistem IT puteri, meramaikan jentera orang muda. Okay, ini sekali ni, kenapa saya baca, saya rasa ni sekali, jentera ni perlu disiapkan, dia perlu ada sinergi ni. JR daripada wanita, pemuda, puteri. Saya tahu dah, saya pernah tahu, saya pergi kempen lah, itu dia ada JR Plus, tapi macam tak hidup sangat lah. Ini kena ada pembaruan ni. Sebab wanita ni, dia pergi membawang ni, dia orang bagus. Tapi untuk rekod-rekod ni, biar orang muda, kita lebih tahu guna komputer. Kita kalau menaip mungkin satu page 3 minit. Kalau mereka menaip kadang 20 minit tak siap ni. Jadi kita kena faham kat sini ni. Orang-orang muda ni. Jadi kita, jentera ni baru disusun semula. Bagaimana tu, itulah perencanaan mereka. Okey, mengimarah cawangan, hubungan baik cawangan bahagian. Okey, ini bahagian dengan cawangan ni, saya rasa memang ada gap. Kadang-kadang cawangan tak tahu apa yang berlaku di bahagian, dan aspirasi bahagian tu tak sampai ke cawangan ni. Kadang-kadang tanya ketua cawangan ni macam ni, tak tahu. Kita UMNO ni, akar umbi kalau boleh kita bawa aspirasi tu kena jelas. Tapi ini benda bagi saya yang dilakukan. Jadi dengan tokoh-tokoh yang ada dalam tim pembaruan ni, saya rasa ini menjadi suatu benda yang mereka boleh laksanakan kerana mereka seorang yang sangat dekat dengan masyarakat. Okey, aktifkan aktiviti cawangan. Okey, saya tak pasti macam mana aktiviti yang nak dilakukan. Okey, penambahan cawangan baru termasuk aktifkan sayap. Okey, ini saya orang yang termasuk dalam golongan. Saya dah cuba menceritakan pasal regenerasi dan sebagainya. Ini masuk dalam, kita nak hidupkan, kita nak taji balik sayap di cawangan ni dihidupkan. Kita nak suara-suara anak muda tu pegang akar umbi. Jadi di sini selari. Okey, penambahan ahli, kualiti, pencari ahli baru berkualiti. Okey, perkadiran parti dilakukan di peringkat bahagian, di peringkat cawangan. Menarik. Menyelesaikan isu keahlian. Okey, pemutihan dan ahli ingin kembali kepada UMNO. Okey, isu keputihan ni dulu dah ada lah 2018 ni. Tutuplah buku ni lah. Siapa yang nak bersama UMNO, nak memberikan khidmat kepada UMNO, silakan. Biarlah mereka berbeza pendapat pun. Saya pun mungkin berbeza pendapat. Ada orang pun berbeza pendapat dengan saya. Tapi ini politik, kita terbuka, demokrasi. UMNO sebuah parti yang harus mendengar semua pendapat. Ikut atau tidak itu nombor 2. Dia berpuas hati atau tidak berpuas hati, itu masalah dia. Tapi ruang itu perlu diberikan, jangan kita tutup. Okey, hubungan pusat, Badan Perhubungan Negeri menjaga hubungan baik dengan pentadbiran pusat dan Badan Perhubungan Negeri. Saya rasa ini juga menarik. Calon yang ada,
Latif Bandi dan juga Syukri, dia orang yang ada networking yang baik. Latif Bandi punya pengalaman sebagai exco, kita ada tahu dia ada kekuatan dia. Syukri ada menjadi senior politik, pastinya dia ada hubungan-hubungan baik dengan orang-orang yang strategis, orang yang mempunyai kedudukan yang strategis. Okey, memastikan manifesto semasa PRU 15, okey, iaitu kerusian 3-3 dikembalikan kepada UMNO, direalisasikan. Okey, ini dah lama tuntut, pastikan jadi. Okay, ini ada track record yang kita boleh check ni, yang kita nak sangat ni, merampas kembali kerusi P154 tadi, P154 dan 32 ni, dan pastikan manifesto semasa mendapatkan balik kerusi N33 kepada UMNO ni. Ini report card ni kita kena check nanti ni. Okay, ini menarik. Mereka berani tawarkan kat sini, ini menarik. Mereka nak pegang komitmen ni, mereka nak pegang tanggungjawab ni. Okey, hubungan kerajaan, menjaga hubungan baik dengan menteri-menteri UMNO supaya portfolio yang disandang dapat memberikan manfaat untuk pembangunan daerah Mersing. Okey, memperkemas hubungan dengan kerajaan negeri. Okey, rasanya tak ada masalah. Calon yang ada, tokoh yang ada, mereka memang ada kekuatan networking ni. Biar mereka jalankan. Jadi ini seperti yang mereka sebenarnya dah boleh lakukan. Mereka dah ada kekuatan untuk laksanakan ni, tinggal jalankan. Ini menarik. Apa yang mereka janjikan ni sesuatu yang realistik dengan kekuatan dan kebolehan mereka sendiri. Membaiki hubungan baik dan persepsi kakitan kerajaan dengan UMNO bahagian Mersing. Saya tak tahu apa masalah utama dia, tapi ini perlu disokong. Jika ada masalah ni perlu diperbaiki dengan baik. Okey, saya tarik NGO. Meraihkan NGO untuk bersama dengan UMNO bahagian Mersing. Latif Bandi, Syukri, top NGO. Ini menarik. NGO perlu dijalankan, tapi pastikan UMNO perlu menjadi lebih besar, perlu dilihat lebih besar daripada NGO. Tapi NGO sangat penting sebab kalau kita tengok Perdana Menteri Britain, Prime Minister of Britain, Rishi Sunak, dia punya parti Hollywood lebih kurang 400,000, 300,000. Dia boleh menang, sedangkan rakyat British ada lebih kurang 80 juta. Jadi NGO ni perlu kita perkuasakan. Jadi tokoh yang ada dalam ni, saya rasa TikTok mereka boleh lakukan ini semua. Ini sesuai, ini bagi saya apa yang saya sampaikan ni sesuai dengan karakter dan juga apa kebolehan mereka ada. Okey, daripada perbincangan kita, daripada saya nak rangkumkan pada 3 kriteria yang bagi saya perlu kita fikirkan. Pertama adalah kita tahu ada tujuan mereka nak pergi. Selepas itu kemampuan, pengalaman dan track record, dan seterusnya adalah kemampuan credibility tu, kepimpinan yang mereka ada. Daripada segi hala tuju, aspirasi yang mereka bentangkan ini, tim pembaruan ini jelas apakah mereka nak capai. Daripada segi pengalaman dan track record, saya sampaikan tadi, Latif Bandi mantan exco, Syahrir Syukri bekas setiausaha politik, mereka ada pengalaman, mereka ada networking. Kalau Latif Bandi, kita tahu waktu dia jadi exco apa yang telah beliau lakukan di Endau, dan masalah-masalah yang berlaku di Mersing banyak yang beliau telah tangani. Jadi ini bukan persoalan kebolehan dia, kita tak perlu bertikaikan. Saya rasa ini dah ada rekod. Okey, selepas itu kita ada Cik Tajuddin Saad. Cik Tajuddin Saad merupakan ketua penerangan UMNO Mersing. Okey, proses UMNO Mersing berjalan sama waktu penggalan sebelum ni, beliau ada kekuatan. Jadi beliau ada komunikasi yang baik ni antara ketua-ketua cawangan dan ahli-ahli ni. Jadi saya rasa mereka ada kekuatan ni. Okey, kemampuan dan juga kualiti, saya rasa mereka semua ni ada. Kita boleh nilai. Okey. Daripada segi, dulu saya terlibat dengan kempen PRU. Waktu tu PRU 15, isu berkaitan dengan kes yang menariknya berkaitan dengan calon ketua bahagian. Saya mungkin tak tahu lah orang akan guna isu ni untuk serang dia atau tak. Tapi menariknya apabila beliau didakwa, beliau melepaskan semua jawatan. Beliau ada hati besar untuk melepaskan jawatan sebab beliau tak nak ni terpalit nanti UMNO ni dengan UMNO ke siapa-siapa terpalit dengan kes peribadi beliau. Sedangkan kalau kita tengok sebenarnya tak perlu pun, selagi beliau belum didapati bersalah, beliau tak perlu, beliau masih boleh memegang itu hak beliau. Tapi ni jiwa besar macam ini saya rasa menarik. Saya salah satu boleh saya lihat ni kekuatan Datuk Latif Bandi, beliau ada satu jiwa yang besar. Okey, jadi di sini saya nak orang silalah menilai. Jadi saya dah kupas ini. Jadi sebelum saya dah kupas isu berkaitan dengan tim pembaharuan ni. Saya tak tahu poster yang daripada tim lain, saya tak nampak lagi, tak jumpa lagi, tak ada keluar lagi. Jadi saya ulas tim pembaharuan. Saya cakap apa yang saya rasa, yang saya lihat dan saya faham. Jadi marilah kita menilai, marilah kita berfikir dengan baik. Okey, fikir-fikirkanlah dan selamat beramal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.